Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang dihormati Tuan Speaker Parti Amanah Negara, yang dimuliakan Datuk Seri Haji Ahmad Awang, Penasihat Umum Parti Amanah Negara, yang dikasihi Datuk Wira Ustaz Haji Abdul Ghani bin Samsudin, Timbalan Penasihat Umum, Naib-Naib Presiden, Ketua-Ketua Sayap Amanah Nasional, Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional, Jawatan Kuasa Pimpinan Sayap-Sayap, Yang Berhormat Lok Siu Fok, Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik Malaysia, DAP, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahari, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Zamri Abdul Qadir, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. UMNO, bukan UMNO. Yang Berhormat Datuk Sukimi, Ahli Majlis Tertinggi UPKO. Para pemimpin parti-parti komponen kerajaan perpaduan, Tuan Terutama Duta Besar Rusia ke Malaysia, wakil-wakil diplomat asing Sri Lanka, Filipina, Singapura, Iran, pimpinan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, MAPIM, IKRAM dan ABIM, dan seluruh para hadirin, para perwakilan, para pemerhati, pengamal media, petugas-petugas, dan para hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku sedemikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat karib. Lihat tadi, bila nama Datuk Ahmad Maslan disebut, tepukkan gemuruh. Kalau berada dalam amanah, ada harapan. Saudara perwakilan dan pemerhati yang dihormati, alhamdulillah, Parti Amanah Negara berkonvensyen untuk kali yang ke-8. Dalam suasana negara semakin stabil di segi politiknya, dengan ketenteraman yang dikecap rakyat kini, Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, melangkah memasuki tahun kedua pentadbirannya sejak mengangkat sumpah pada 24 November 2022. Tentunya ramai di kalangan rakyat dewasa ini menarik lafaz lega, bersyukur kerana negara kembali pulih seperti sedia kala. Berbanding berada dalam krisis politik terpanjang dalam sesi Parlimen ke-14 yang lalu. Mengungkap kata-kata Perdana Menteri ke-10 dalam perayaan 1 tahun kejayaan Kerajaan Perpaduan baru-baru ini, pembentukan Kerajaan Perpaduan dilihat berhasil dan sudah berupaya membina bumbung yang konkret. Jangan duk tebuk-tebuk lagi. Daripada sebarang cubaan tebuk atap selepas tahun pentadbiran. Perdana Menteri juga mendedahkan tiada sekalipun pertelagahan
akibat perbezaan parti dalam kerajaan persekutuan, walaupun pentadbiran diketuainya dibentuk dengan gabungan 18 buah parti. Kami tak ada masalah dalam pentadbiran. Tak termimpi satu hari Wakil UMNO berada di pentas kita. Kejayaan kerajaan perpaduan dalam usianya setahun telah dipamerkan diperagakan dalam pelbagai program setahun bersama Kerajaan Madani di Stadium Nasional Bukit Jalil baru-baru ini. Pelaburan hasil kestabilan negara adalah kunci memacu pembangunan semula negara dan industri baru serta peluang pekerjaan. Kerajaan Perdana Menteri ke-10 berjaya meraih dan menggamit komitmen pelaburan sebanyak 347 bilion selepas setahun. Kerajaan perpaduan menerajui kestabilan negara hasil daripada lawatan kerja luar negara seperti di China, Singapura, Jepun, Korea Selatan, UAE, Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Dan Menteri Luar pada waktu itu berada bersama kita sekarang ini. Serta usaha agensi-agensi kerajaan sepanjang tahun ini. Ringkasnya dalam separuh pertama tahun ini juga, kerajaan telah meluluskan pelaburan bernilai 132.6 bilion, iaitu melebihi 60% daripada sasaran 2023. Ia melibatkan 2,651 projek bakal menjana 51,853 pekerjaan dalam sektor perkhidmatan dan perkilangan. Kos sara hidup ditanggani dan terkini DOSM melaporkan kadar inflasi terendah di Asia Tenggara, iaitu 1,9%. Juga dengan kadar pengangguran turun ke paras 3,3%, semacam para pandemik, sementara BNM mengunjurkan Malaysia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% pada 2023. Berpotensi untuk ekonomi kita terus bergerak maju. Pembentangan bajet 2024 adalah sangat berani, mengunjurkan defisit fiskal mampu diturunkan ke paras 4,3%, sementara masih boleh berbelanja besar secara bajet mengembang sebanyak 393.8 bilion. Caranya mengenakan beberapa cukai baru seperti cukai keuntungan modal, cukai mewah dan menaikkan SST ke 8% dan sebagainya. Sekaligus menurun beban subsidi dengan kaedah penyasaran subsidi bakal menjimatkan 12 bilion ataupun bahasa yang mudah subsidi bersasar. Sementara dasar-dasar seperti penambahbaikan diperkenalkan semasa kajian separuh penggal RMK 12, Plan Induk Perindustrian Baru, Plan Hala 7 Peralihan Tenaga dan terdahulunya peluncuran ekonomi madani dengan 7 penanda aras termasuk dasar gaji progresif. Kesemua dasar-dasar akan saling memperkuatkan serta menyediakan kemasukan pelaburan dan merancakkan serta pencapaian pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sejumlah 44 bilion ringgit yang diperuntukkan kepada PMKS bakal mempergiatkan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana ke arah produktiviti yang lebih berdaya maju. PMKS melibatkan 67% tenaga kerja di pasaran buruh yang berbeza dengan syarikat-syarikat dan konglomerat besar yang menyumbang hasil cukai yang pastinya lebih besar. Ekonomi madani yang menekankan keadilan sosial, antara lain usaha keras untuk menoktahkan kemiskinan tegar dengan 3 kunci inisiatif berpendapatan rakyat IPR dengan dana 750 juta.
mula menampakkan natijah dengan pendekatan program Insan dan Ihsan, pertanian, makanan dan operator perkhidmatan untuk mendapatkan peserta paling tidaknya mendapat pendapatan RM2,000 sebulan. Satu anekdot telah dilaporkan berjaya menjadi seorang B40 segera ke arah sampai ke akhirnya boleh mencapai ke T20 yang merupakan satu perkara yang luar biasa. Saya menyebut di sini bila soal miskin tegar yang disebut ulang kali oleh Perdana Menteri untuk dinoktahkan, sebenarnya Perdana Menteri kita menjiwai perjuangan untuk membebaskan kemiskinan ini. Ia bukanlah lakonan hana jadi Perdana Menteri. Beliau ditahan di bawah ISA semasa operasi dahulu. Beliau masih lagi memimpin ABIM dan juga memimpin mahasiswa, iaitulah demonstrasi Baling, di mana kesusahan rakyat di daerah Baling dan Sek begitu ketara sekali akibat harga getah yang begitu rendah. Dan waktu itulah Anwar Ibrahim yang muda remaja waktu itu bersama dengan rakyat bangun membuat demonstrasi tunjuk perasaan supaya kerajaan mencari jalan bagaimana untuk membela orang yang termiskin ini. Sebab itulah bila dia menyebut soal miskin tegar, bagaimana nak membebaskannya, bukan hanya cakap lakonan, tapi itulah yang ada dalam jiwa Perdana Menteri kita. Sebelum itu, konsep payung rahmah, legasi almarhum Timbalan Presiden sangat popular. Ia mewarnakan menu dan jualan rahmah yang amat membantu rakyat, khasnya golongan B40. Sementara itu, hampir 9 juta penerima mendapat sumbangan tunai rahmah membantu golongan B40 ini, dan peruntukan akan dipertingkatkan hampir 9 bilion untuk tahun 2024. Sejak awal penubuhan kabinet, dua kementerian yang diberikan tugasan Perdana Menteri ke-10 untuk dipimpin oleh dua orang pemimpin utama Parti Amanah Negara, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang dipimpin oleh Presidennya, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang dikemudi oleh Timbalan Presidennya. Dalam rombakan Kabinet Mutakhir ini, pengarah strategi kita, Datuk Zul, kembali mengunduhi Kementerian Kesihatan. Dan masa zaman beliau dulu, itulah COVID berada dalam parah yang paling tinggi. Bila dia jadi Menteri Kesihatan semula, COVID datang semula. Itu ujianlah kepada Menteri, cabaran yang beliau akan hadapi. Kedua-dua kementerian ini juga sedia diakui sememang menjadi sasaran berdelan utama media pembangkang dalam mendapati kemelut kos sara hidup yang terus mencanak kepada awal tahun 2023 pemerintahan kerajaan perpaduan. Kedua-dua Menteri Amanah ini sememang kerap diserang. Maklumlah kita jaga telur, ayam, gula, tepung, minyak, ini daily. Siapa jadi menteri luar, untung sikit. Dia bila dia duduk dalam negeri, dia tak buat kerja. Dia pergi luar negeri, itulah kerja dia. Jadi kuranglah sikit kena serang. Meningkatkan cerita dengan bijaksana, politik serta kegigihan Menteri KPDN itu, almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub, inisiatif konsep payung rahmah antaranya menu rahmah, jualan rahmah, raya rahmah dan lain-lain, mampu mobilisasi pemilik restoran, supermarket dan syarikat-syarikat swasta secara sukarela, dan yang paling popular dan mendapat sambutan luas di seluruh Malaysia. Antara yang mudah dipahami dan diingati rakyat adalah masalah telur ayam kurang di pasaran dan telah berlanjutan hampir setahun semasa pentadbiran Perdana Menteri ke-9. Akibat COVID-19 dan lain-lain kelemahan, akhirnya Menteri dan Kerajaan di bawah PMX berjaya
meredakan masalah ayam dan telur melalui intervensi jangka pendek dengan mengimpor telur dari luar dan perancangan jangka panjang yang dimulakan dengan termasuk libat urus dengan penternak, pengedar dan pengguna. Kerjasama semua pihak termasuk pengedar dan pengguna. Kerjasama semua pihak termasuk pegawai-pegawai kerajaan dapat menjayakan perancangan pihak kementerian untuk memelihara kepentingan rakyat. Artinya kita tidak bekerja saja silo, semua pihak berganding bahu termasuk pegawai-pegawai kerajaan. Satu langkah intervensi bijak dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10 bersama menteri-menteri ialah mereka berjaya mendapatkan persetujuan Bernas untuk memberikan bantuan khas 60 juta ringgit kepada pesawat. Untuk memberikan bantuan khas 60 juta kepada pesawat selain perkongsian 30% dari keuntungan bersih Bernas. 240,000 pesawat mendapat laba dan manfaat dari tindakan ini. Pihak kementerian juga berjaya memperkasa industri aquaculture, memperluas peternakan lembu feedlot, penanaman jagung bijian, mempertingkatkan pelibatan belia dan pertanian, serta memperkasa institusi latihan pertanian. Sementara itu, pihak kementerian juga meluluskan subsidi kepada seramai 18,800 penternak ayam daging dan ayam telur untuk atasi kenaikan kos pengeluaran seterusnya, menstabilkan harga ayam dan telur dengan berbelanja 1.69 bilion. Berbagai pendekatan digunakan untuk menyelesaikan krisis padi dan beras yang hilang di pasaran. Ianya tidak perlu saya huraikan satu persatu. Semua kementerian kita bincang bersama menjalankan tugas masing-masing dengan keupayaan dan kegigihan yang ada selama setahun yang lalu. Mungkin saya perlu sebutkan akan Grand Agropreneur Muda berjumlah 20,000 yang saya berikan kepada 466 peserta berumur 18 hingga 40 tahun. Kalau setiap kementerian ada kejayaan masing-masing, termasuklah di sini Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pengangkutan yang bila datang hari raya, datang Christmas, datang Deepavali, datang Tahun Baru Cina, orang semakin sayang kepada Menteri Pengangkutan. Parti Amanah Negara sudah berusia 8 tahun pada 16 September yang lalu. Walaupun mudah diukur dengan usia parti-parti lain di tanah air, Amanah telah melalui 2 pusingan pilihan raya umum, pilihan ke-14 dan pilihan ke-15. Dinilai di segi perolehan kursi di Parlimen, Amanah mendapat 11 kursi pilihan raya 14 dengan diberi kepercayaan memimpin 4 kementerian. Pada pilihan 15 yang lalu, Amanah mendapat 8 kursi Parlimen dan mendapat 2 posisi menteri penuh. Saya ulang sebut di sini, nak menubuhkan parti senang. Nak mempertahankan keberadaan parti memang sukar. Tokoh-tokoh yang besar menubuh parti negara tak dapat berlangsung panjang umurnya. Lebih hebat lagi, segala tokoh yang berada dalam UMNO berpindah ke Parti Melayu Semangat 46. Hebat pemimpin-pemimpinnya. Bekas bendahari, bekas naib presiden, MKT, menteri-menteri, tapi hanya hidup 2 kali pilihan raya sahaja. Apakah Amanah akan ikut jejak langkah itu? Tidak sama sekali. Sebab kita membina parti berdasarkan koalisi antara kita dan kita tahu kita tidak kuat, kita berpaut dengan rakan-rakan yang lain dalam coalition dulu Pakatan Harapan, sekarang Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan, termasuklah bersama kita Barisan Nasional dan rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Mungkin ada yang kata sukar untuk mengukur kekuatan Parti Amanah Negara ini secara objektif, karena Amanah bertanding pilihan raya sebagai rakan koalisi dalam Pakatan Harapan. Sesungguhnya, ramai yang tidak tahu bahawa itulah ukuran kekuatan Parti Amanah Negara, yakni kekuatan strategi dan pendekatan politik yang menganjurkan politik koalisi,
atau coalition building sebagai asas kekuatan untuk memenangi pilihan raya. Ramai yang sedar hari ini bahawa telah berlalu politik one party dominant system atau sistem satu parti dominan. Kita ditakdirkan dalam pilihan raya yang lepas, tak ada parti yang boleh membentuk kerajaan. Akhirnya politik koalisi ini diperkenalkan dan kita berada dalam perpaduan itu sekarang. InsyaAllah perpaduan ini akan melangkah, kita akan mencapai kemenangan sekali lagi 4 tahun akan datang dalam pilihan raya umum di Malaysia ini. Mencari rakan-rakan koalisi yang serasi dan mempunyai cita-cita serta objektif tujuan yang sama itu adalah amat penting. Bukan sekadar marriage of convenience atau perkahwinan ikut keperluan sahaja, karena ia tidak akan kekal, bahkan amat rapuh. Justru kerajaan perpaduan perlu segera sedar dan insaf bahawa kita bersama-sama untuk menyelamatkan negara dari terus hancur ke berantakan. Kita bersama kerana mahu mengekalkan kestabilan demi memacu kembali pembangunan ekonomi, buat mensejahterakan rakyat dan mengembalikan maruah negara bangsa ini. Sebenarnya kekuatan hakiki Parti Amanah Negara bukan saja terletak kepada pendekatan strategi politik atau organisasinya. Parti ini juga tidak meletakkan pergantungan kekuatan partinya kepada karisma atau aura seseorang pemimpin. Sebab kita dalam bentuk koalisi, kita bekerjasama dalam bentuk share idea dan pemikiran dan berada dalam keadaan sama taraf tetapi bergerak secara serentak. Sebaliknya, teras kepimpinan Parti Amanah ini adalah kepada keserasian, collective leadership yang padu. Setiap seorang memainkan peranan yang agak unik dan spesial dalam kepimpinan parti. Sesungguhnya kita baru kehilangan seorang pemimpin yang cukup harum namanya, yaitu almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub. Sukar mencari ganti posisinya dalam pasukan kepimpinan amanah sekarang ini. Pada saya, Salahuddin Ayub sahabat lama dalam perjuangan. Beliau lebih merupakan aktivis daripada politician. Dia lebih berlagak, bekerja, hidupnya dalam kerja-kerja kemasyarakatan daripada seorang politician. Saya juga mengambil peluang ini untuk menjelaskan secara lebih khusus perkara yang paling penting dalam menentukan dan menjamin kekuatan masa depan Parti Amanah Negara ini, yakni berkait dengan ideologi parti ini. Saya khawatir mereka yang bersama dengan Parti Amanah ini tetapi tidak tahu akan ideologi parti. Saya anggap saudara-saudara hanya menumpang dalam parti kita ini. Ya, semua gitulah, mula-mula tumpang akhirnya jadi aktivis. Itu yang bagusnya. Parti Amanah ini secara jelas dan tegasnya meletakkan perjuangan mendukung cita-cita tinggi syariah, iaitu maqasid syariah sebagai misi dan perjuangan parti. 5 kemestian syariah iaitu menjaga agama, akal, nyawa keturunan dan kebendaan, harta benda, adalah pada kemuncaknya untuk memelihara kesejahteraan, kemakmuran ummah manusia, being of humanity. Berbeza dengan parti-parti lain, generasi pertama yang memperjuangkan Islam di segi pelaksanaan hukum seperti hudud, RU 355 dan penubuhan negara Islam. Parti generasi kedua Gerakan Islam seumpamanya Parti Amanah Negara memperjuangkan Islam dalam konteks realiti sebuah negara bangsa dan memahami kedudukan perlembagaan negara sebagai kerangka asas dalam pembinaan negara bangsa ini. Dengan posisi Islam yang termaktub dalam perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan, dengan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai penaung agama dan rakyat, serta kedudukan bahasa Melayu sebagai franka negara ini, lingua franca negara ini, Parti Amanah Negara berasa amat selesa dan jelas untuk terus memertabatkan dan menegakkan Islam sebagai dasar perjuangan seperti terungkap dalam Perlembagaan
Parti Amanah Negara pasal 3.1 dan 3.2 serta mendirikan sebuah negara dan masyarakat madani dengan Islam sebagai rahmah untuk semua atau Islam rahmatan lil alamin. Parti Amanah Negara menolak mendiskriminasi kaum minoriti serta mendominasi pihak minoriti dengan konsep ketuanan kaum. Ini yang popular sekarang ni. Parti Amanah Negara juga menentang politik identiti atau identiti politik yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional. Politik identiti mesti ditentang oleh Parti Amanah kerana membawa pendekatan politik adu domba. Politik menakut-nakutkan orang Melayu dan Islam. Kononnya Islam terancam dan Melayu terabai. Sekarang bergema di masjid, di surau, di mana tempat Islam terancam. Cina akan ambil alih Malaysia. Ini yang dikumandangkan. Mereka tak lihat statistik, tak lihat demografi, tak lihat penambahan penduduk. Tetapi ditanamkan sentimen Cina nak ambil alih Malaysia. Islam terancam. Tanya Setiausaha Agong DAP, dia pun bukan ada anak lagi. Tak ramai. Anak mereka, orang Cina profesional ni anak 1, 2. Mereka anak tak banyak. Kawan-kawan saya tanya, bini berapa? 2. Cucu berapa? 23. Saya pergi ke Sabah, saya jumpa seorang aktivis amanah. Isteri berapa? 4. Anak berapa? 39. Ada tak di sini? Cuba bangun kalau ada. Mana? Dia kenal ke cucu dia, anak dia 39 orang itu? Jadi orang Melayu masih beranak banyak, birth rate tinggi, rajin. Ternyata antara lainnya apabila pegangan agama secara melampau, ghulu, berganding dengan politik perkauman yang seolah-olah lupa akan sifat kepelbagaian budaya dan kemakjumukan etnik negara bangsa ini, negara akan berterusan dalam keberantakan serta konflik perebutan kuasa politik dengan mengambil corak dan orientasi identiti politik yang amat toksik, ekstrim dan jumud. Agama dan kaum etnik adalah dua identiti yang paling mudah disalahgunakan dan ditunggang sebagai modal atau kapital politik, sekaligus membawa natijah buruk fenomena serta gejala takfiri atau mudahnya mengkafir lawan politik sebagai tidak faham, sebagai tidak Islam atau kurang Islam berbanding dengan mereka. Takfiri ini Setiausaha Agong DAP bukan kepada orang bukan Islam, kepada sesama orang Islam. Konsep ini memang satu ketika berleluasa di negara-negara orang Islam dan masih lagi berleluasa sampai hari ini. Di sini letak kekuatan Parti Amanah Negara sebenarnya, yang tahu dan amat sedar akan kerencaman serta saling bersilang pelbagai tuntutan agama, budaya dan kaum. Amanah menganjur serta memperjuangkan pegangan ideologinya secara progresif dan inklusif dalam kerangka perlembagaan persekutuan dan asas-asas fundamental yang lama disepakati dalam Piagam Pakatan Harapan. Justru kerana itu saya berkeyakinan Parti Amanah Negara mempunyai peranan masa depan dan potensi yang besar untuk terus bersama-sama mengemudi negara bersama-sama rakan-rakan dalam Pakatan Harapan dan mutakhir ini dalam kerajaan perpaduan bersama Barisan Nasional. Jangan bimbang, Datuk Mak Maslan, we all love you all. In Allah. Pastinya mereka yang punya kelainan dan keunikan pegangan ideologi tertentu, andainya tetap mahu dan mampu bersatu dan bersepadu, akan terus kekal bergandingan demi menjaga kemaslahatan rakyat dan pembinaan semula negara tercinta ini. Di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang ke-10,
Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu sosok tubuh yang tidak asing lagi sejak awal dengan keterlibatan dan kaitan dengan perjuangan rakyat Palestin. Maka peranan Malaysia langsung diangkat di pelbagai pentas di persada antarabangsa sebagai antara juru bicara paling lantang memperjuangkan hak rakyat Palestin. Bicara dan tegas dan tuntas dihalalkan kepada kuasa-kuasa dunia dalam mencari penyelesaian perang rejim Zionis Israel Palestin yang telah pun mengorbankan sekarang ini, waktu saya bercakap ini, sudah melebihi 20,000 nyawa rakyat Palestin, yang banyak yang terkorban itu 2/3 adalah kanak-kanak dan wanita. Negara Israel ini kita tahu dibentuk melalui rampasan tanah terhadap pribumi Palestin. Sama ada kaum Arab beragama Islam atau Kristian, mereka ini bumi mereka dirampas secara besar-besarannya pada tahun 48, yaitulah peristiwa di mana pengganas-pengganas Zionis Israel daripada kumpulan Haganah merampas bumi Palestin, membakar, menghalau, membunuh rakyat Palestin. Lebih 700,000 terusir daripada bumi mereka dalam peristiwa Nakba tahun 48. Kita membaca sejarah itu tidak dapat melihatnya, tetapi Allah mentakdirkan peristiwa Nakbah 2 sedang berlaku sekarang ini di bumi Gaza. Mereka nak mengusir rakyat Palestin dari bumi Gaza, dan kalau tak mau lari, mereka akan dibunuh setiap hari. Kita lihat apa yang berlaku di Palestin sekarang. Saya yakin nasrun minallah fathun qarib. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Saya yakin, seyakin-yakinnya tak lama lagi kita akan dapat balik ke Baitul Maqdis, insya-Allah. Ini diantaranya berlaku perubahan besar sikap rakyat di negara Eropah sekarang ini. Terima kasih termasuk kepada rakan-rakan NGO yang bekerja keras menyampaikan maklumat kepada masyarakat Eropah, sehingga pemerintah di Eropah terpaksa mengubah undi mereka di bangsa-bangsa bersatu akibat daripada kebangkitan rakyat Eropah dan Amerika sekarang ini. Bayangkan, demonstrasi di kota London melebihi 500,000 orang. Perakan lebih daripada 5 batu. Mengecam kezaliman Zionis Israel. Membawa gambar kanak-kanak yang mati. Begitulah juga di Ireland, begitu juga di Madrid, begitu juga di Brussels, begitu juga di New York. Sehingga undi untuk membuat gencatan senjata, kita lihat pertama kali Britain bersikap berkecuali. 13 bersetuju, Britain berkecuali. Amerika satu saja yang menggunakan kuasa vetonya menghalang gencatan senjata. Kenapa Britain terpaksa bersikap berkecuali? Australia bersikap berkecuali karena kebangkitan rakyat mereka tak boleh melihat lagi kezaliman Zionis Israel itu. Sebab itulah kita lihat sekarang ini, di antaranya negara Afrika Selatan paling lantang, termasuk pemimpin-pemimpin mereka mengatakan negara Palestin daripada sungai Jordan hingga ke Laut Mediterranean. Artinya, no more Israel. Tetapi negara-negara Arab masih slow, very passive dalam tindakan mereka. Tapi negara-negara luar, khasnya South Africa, Amerika Latin, dan negara-negara berhaluan kiri amat keras mengutuk kezaliman ethnic cleansing yang sedang berlaku di Palestin sekarang ini. Inilah dalam sejarah pertarungan. Mereka boleh mengalahkan 3 negara Arab 6 hari dalam perang Jun tahun 67.
Mereka berjaya lagi dalam tahun 73, peperangan Yom Kippur. Tetapi sekarang sudah lebih daripada 2 bulan. Tentera pengganas Israel belum dapat menumpaskan Hamas, pasukan yang dianggap kecil itu. Dan rakyat Palestin bersama dengan perjuangan karena mereka telah ditindas lebih 75 tahun. Sikap kita ini mesti berterusan. Mana-mana kaum pun kalau ditindas sebegitu rupa di dunia ini, kita akan membela mereka. Walaupun mereka bukan orang Islam, tetapi penindasan tak diizinkan dalam Islam ini. Saya ucap tahniah kepada badai-badai NGO, khasnya di negara Eropah. Melalui suara ini, kamu dan kami bersama meneruskan menyelamat kezaliman yang berlaku ke atas rakyat yang tak bersenjata, khasnya di bumi Palestin. Biarlah rakyat Palestin dapat kembali ke tanah air mereka dan hiduplah mereka bersama dengan orang Kristian, orang Yahudi dan sebagainya. Tirulah cara Malaysia, bagaimana kami boleh hidup berbagai kaum dan agama aman dan tentram. Tak ada supreme antara kita. Tak ada supreme Cina, supreme Melayu, supreme India. Diukur siapa yang bertakwa, siapa lebih baik, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memanglah bila baca teks nak cakap macam tu tak boleh. Dan kita yakinlah perjuangan untuk mengangkat martabat bangsa, tak kira di Malaysia atau di mana-mana, kezaliman tak boleh kita izinkan, sama ada atas nama agama atau atas nama kaum, atas nama kumpulan pelampau, kita tak boleh izinkan. Sebab itulah kita nak bercakap terus, yaitu Islam rahmat untuk semua, rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang ditakuti, digeruni, tapi dilihat Islam itu sebagai rahmat untuk semua. Ini perlu kita popularkan, perlu kita ketengahkan. Seperti di awal kebangkitan Islam semasa dan selepas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perkembangan Islam pada waktu itu di antaranya disambut oleh pihak Rom dan pihak Parsi. Dengan kedatangan Islam itu membawa pembebasan kepada sistem perhambaan yang ada di negara mereka pada waktu itu. Dan kita harap era itu kembali sekarang ini. Dalam krisis dunia yang tidak menentu sekarang ini, kita harap Islam dapat muncul semula dengan sifatnya rahmat untuk semua. Saya mahukan semua pemimpin di semua peringkat berpadu hati dan jiwa, menseragamkan pemikiran dan azam untuk terus membangunkan parti, koalisi dan kerajaan madani ini yang sama-sama kita galas dan pertahankan. Bukan saja untuk parlimen ke-15 ini, bahkan akan terus bersepadu untuk menjamin keutuhan dan kesinambungan kerajaan perpaduan untuk melangsungkan pentadbirannya dalam sesi parlimen ke-16 nanti. InsyaAllah perpaduan kita Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, kita yakin insyaAllah kerjasama erat dan kuat, kita dapat merampas kembali 4 negeri yang berada di tangan Perikatan Nasional sekarang ini. Syaratnya perpaduan di antara kita mesti kuat, saling bantu-membantu, bukan saling cah keting antara sesama kita. Inilah harapan kita, perpaduan akan lahir kekuatan, keutuhan, dan kita semua faham, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dan kita semua meresmikan Konvensyen Amanah Nasional Parti Amanah Negara untuk tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.